أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang Dia ciptakan. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hari ni aku nak share dengan korang satu pengalaman yang dikongsikan oleh kawan aku sendiri. Tapi sebelum aku share pengalaman kawan aku ni, aku nak beritahu dululah kawan aku ni bukan orang Melayu dan bukan orang Islam. So kalau boleh, aku harap sangat jangan ada komen-komen yang negatif. Kita respect each other, kita jangan terlalu racist, okay? Kenapa aku nak share pengalaman ni? Sebab bagi aku pengalaman dia menarik dan kisah dia ni lain sikit daripada kisah yang aku pernah share kat korang, sebab kisah ni berlaku kat luar negara. Okay, untuk mudahkan korang faham, aku gelarkan nama kawan aku ni Alvin. Dia tak bagi aku bagi tahu nama sebenar. Okay, so Alvin ni dia warga negara Malaysia, tetapi keluarga besar dia mix tau. Macam ada kat luar negara yang berlain-lainan negara lah maksudnya. Tapi dia memang menetap kat Malaysia lah. Daripada parents dia, start daripada parents dia memang dia warga negara Malaysia lah. Dia membesar kat Malaysia dan sebagainya. Dia sempat sekolah kat Malaysia sekejap, lepas tu dia baru pindah kat luar negara. Okay, so kisah ni terjadi masa dia sekolah menengah macam tu. Tapi kat luar negara kan ada je negara yang macam sekolah menengah dia tak macam sekolah kita. Dia macam ala-ala you juga. Dia tak nampak lah macam betul-betul sekolah kita kan. So apa yang dia nak ceritakan, masa dia sekolah dia duduk asrama tau. Okay, si Alvin ni dia seorang yang sangat-sangat friendly and kecoh tau. Dia jenis yang bukan orang kata susah untuk bergaul dengan dia lah, sebab dia memang terlalu ramah, kau senang je nak masuk dengan dia. Jadi Alvin ni first day dia dekat tempat tu yang dia duduk ni, dia memang duduk dekat hostel. Sebab masa dia pindah tu, dia tak pindah seluruh family dia tau. Dia je pindah dulu sebelum parents dia pindah. Sebab dekat sana dia duduk dengan uncle dia, lepas tu beberapa orang cousin dia lah. So masa dia duduk dekat rumah uncle dia tu, uncle dia tengah renovate rumah. So buat sementara waktu dia kena duduk kat hostel. Jadi si Alvin ni adalah kali pertama dia duduk kat hostel selama dia membesar. Dia tak pernah terpisah daripada family dia. So dia macam fikir-fikir lah macam mana dia nak yelah, macam nak sesuaikan diri dia, lepas tu makan apa semua kan. Okay, jadi uncle dia yang uruskan semuanya berkaitan kemasukan ke sekolah itu. So hari pertama dia masuk ke hostel tu, dia tak ada roommate tau. Katil dalam bilik hostel tu semua ada 2 katil sahaja. And bila dia tengok tak ada orang kat katil dia tu kan, dia pun macam okay, tak apalah, dia ingat dia tak ada roommate. Selang 2 hari lepas dia duduk dekat situ, adalah satu roommate dia masuk dekat bilik tu. So dia adalah kawan. So Alvin ni adalah lelaki dia, takut korang tu salah faham. Dia memang rapat lah dengan roommate dia, sebab itu adalah kawan yang paling dekat dengan dia. Duduk tidur sekali, pergi makan bersama apa semua kan. So untuk mudahkan korang faham, aku gelarkan kawan dia ni sebagai May. Okay, Alvin, May. So Alvin dengan May ni memang rancak, diorang selalu ke mana-mana bersama. Ada satu hari tu start berlakunya benda-benda yang macam misteri. Dia kan macam misteri macam mana, dia macam membuatkan tanda tanya tau. Masa tu si Alvin ni dia tengah buat kerja sekolah. Masa tu dia memang tengah study sikit lah lebih kurang. Jadi dia tengok si May ni tengah tidur. Lepas tu kan, tak ada beberapa minit tu, masa dia nampak lah, memang dia tengok lah May tu tengah tidur. Tak ada beberapa minit tu, tiba-tiba May masuk bilik tu. Dan dia terkejut lah. Lepas dia terkejut tu dia pandang. So dia tengok May, dia kata macam macam dia macam, bukan ke tadi kau tengah tidur macam tu lah, lebih kurang ayat dia macam tu lah. Lepas tu May macam aku tadi kan pergi tandas macam tu kan. So bila dia tengok dekat katil tu, dia tengok si May tu dah tak ada. Tapi memang dia yakin tadi si May tu tidur. And then dia dah macam ragu-ragu, macam apa yang aku nampak tu. Seumur hidup si Alvin ni, dia tak pernah nampak benda-benda macam tu, dan dia tak pernah diganggu benda-benda macam tu. So dia macam aku ke tak sihat. Dia more tu fikir macam, apa ni pemikiran aku dah jadi blur ke? Sebab dia memang kuat study lah masa kat situ. Bila dia masuk kat sekolah tu, dia jadi macam, kan macam aku cakap sebelum ni kan, dia friendly and dia macam jenis ramai-ramai yang jenis macam happy go lucky lah. Tapi bila dia masuk kat sekolah tu, dia macam struggle sikit. Sebab
dia punya result dengan kawan-kawan kat dalam classmate dia tu macam menjunam sikit. So cikgu-cikgu macam banyak marah lah, macam banyak brainwash dia kan, suruh dia study lebih, and dia agak pressure lah. Kiranya macam nak study. Dia terfikir lah macam aku sampai dah tahap miring ke, maksudnya macam dia fikir aku banyak study ke yang membuatkan aku nampak si Mei tu tidur sedangkan Mei tu baru masuk bilik tu. Mula-mula dia fikir macam tu lah, dia cakap. Lepas tu dia tak berapa takut lah keadaan tu, memandangkan dia fikir dia tak berapa okey kan. Dia pun relax dulu. Dia relax, dia dapat call uncle dia nak datang, dia pick up untuk makan malam macam tu kan. Malam tu lepas dia dah siap apa semua, dia nampak lah Mei tu tengah main phone tau dekat atas katil. Jadi dia kata lah, aku nak keluar sekejap kan, uncle aku nak ambil bawa dinner, nak ikut ke, dia cakap tu. Lepas tu si Mei ni kata tak apa, pergilah. Si Mei ni pun kata lah dia pun ada macam urusan, maksudnya kejap lagi dia nak keluar jugalah. Lepas tu si Alvin ni pun okey. So tempat dia orang duduk ni macam tempat dia belajar ni dekat hostel tu, dia macam bebas lah. Dia macam taklah sebebas mana, cuma dia ada limit time lah. Macam kalau kau keluar ni, kau tak boleh balik sebelum pukul 12 ke pukul 11 macam tu lah. Dia adalah syarat-syarat dia juga. Kiranya kalau kau balik lewat, kau tak boleh masuk dah dekat hostel tu, macam tu. So Alvin ni macam aku keluar kejap je, nanti kita jumpa. Okay, dia pun pergilah dekat rumah uncle dia tu. Settle je dinner, uncle dia hantar dia balik. Betul-betul macam tak ada lewat sangat, macam awal lagi ya, beberapa jam sebelum nak close tempat hostel dia tu. So dia masuk kat bilik dia tengok Mei tu tak ada lagi. So dia anggap macam Mei ni keluar ni, tapi dah pukul berapa kan tak balik. Dia pun try lah chat, tak balas. Dia call tak angkat. So dia macam risau lah nanti Mei tak sempat balik kan. Tapi dia tahu je yang Mei tahu je undang-undang tu. Jadi dia pun lepak-lepak, dia duduk kat katil dia dengar lagu macam tu. Lepas tu dia dengar macam orang berlari tau. Dia dengar kuat sangat, macam seolah-olah macam melari menuju kat bilik dia. Hostel dia paling ujung. Kiranya kalau dia dengar bunyi lari tu, memang orang tu macam seolah-olah nak pergi kat bilik dia. So dia expect macam Mei kot. Dia pun buka pintu cepat. Bila dia buka pintu, dia disapu dengan angin yang sangat kuat. Lepas tu tengok kat luar tak ada pokok-pokok gerak apa semua macam maknanya angin tu tak ada pun. Masa tu dia rasa lain tau. Dia kata macam dia seram-seram sejuk lah. Dia rasa macam pelik juga. Tapi waktu tu bukan musim winter tau. Dia macam pelik, kenapa terasa macam tu kan. Dia pun macam fikir-fikir sikit, dia intai-intai kat luar tak nampak apa-apa. So malam tu Mei dijangka tidak balik lah. So esok pagi tu dia tengok Mei tengah tidur. Kalau Mei tak balik malam tadi, macam mana Mei boleh tidur dekat katil sebelah? Faham tak? So dia macam dah pelik gila-gila. And then dia kenyih mata dia kan. Dia kata banyak kali dia pastikan betul ke tu Mei. Lepas tu dia tak puas hati, dia bangun, dia pergi kat Mei tu, dia cubit. So Mei ni macam menjerit lah. Mei kata apa kau ni kan. Macam tu lah lebih kurang. So dia kata lah, bukankah kau tak balik semalam, yang macam mana kau boleh ada kat sini? So Mei kata, mana ada, aku balik je semalam macam tu. Kau balik pukul berapa? Sebab si Alvin ni yakin dia tidur lewat dah semalam. Dia tidur dalam pukul 3 macam tu lah konon-kononnya. Aku tak tahu lah waktu kat sana macam mana kan. So dia tidur tu dah lewat. Kiranya waktu dia tidur tu adalah waktu di mana syarat untuk duduk dekat hostel tu dah tutup. Maksudnya syarat untuk pagar tutup tu dah berlalu. Maknanya kalau Mei tak balik, pagar mesti dah tutup. Macam mana Mei boleh masuk dalam hostel tu kan. Dia tengok Mei. So Mei tu macam aku nak sampai tidur balik lah, aku tak ada kelas hari ni, dia macam tu. So dia macam ada orang ni macam sekolah biasa, tapi dia orang ada kos-kos. Aku pun macam tak faham jugalah benda tu. Mungkin ada satu subjek tu si Mei tak ambil, so Alvin ni ambil. So Alvin je nak pergi kelas ke Koko, aku tak tahu lah. Macam lebih kurang macam tu yang membuatkan si Mei ni tak pergilah. So Alvin ni macam dah lambat kan, dia pun nak pergi, tak apalah kan, dia pun keluar. So sepanjang perjalanan tu dia kata memang dia tak habis fikir tau. Dia kata okay, semalam memang aku buat apa. Dia atur-atur lah balik, dia nak ingat balik apa yang dia buat semalam kan. Dia kata dia balik pada lepas jumpa uncle tu, memang Mei tak ada dalam bilik. Dia tunggu pukul sekian-sekian tak ada. Pukul 12 contohlah, pukul 12 tu pagar dah tutup pun dia tak balik juga. Lepas pada tu dia stay lagi untuk buat kerja sekolah. Dia stay sampai pukul 3 tu, dia tengok Mei memang tak ada. Dia pelik macam mana pagi tu Mei boleh ada. Sebab kalau Mei tu balik pagi pagar buka kan, masa si Alvin ni keluar nak pergi kelas dia tu, masa itulah orang baru buka pagar hostel tu untuk pergi ke kelas. Macam tu lah lebih kurang. So Alvin dia macam ragu-ragu kan, apa yang berlaku kat Mei ni sebenarnya, apa yang dia buat sebenarnya. Dia macam tanda tanya, dia macam pelik lah dekat Mei ni. Dia more tu pelik dekat si Mei, bukan kepada kisah-kisah seram tau. Lepas dia pergi kelas, habis semua, petang tu dia balik macam biasa. Dia jumpalah Mei ni tengah buat kerja macam tu kan, kat table kan. So dalam bilik hostel dia tu ada 2 katil, ada 2 table lah. Petang tu kiranya diorang free lah, masa untuk diorang buat kerja sekolah diorang. Si Alvin ni duduk dekat table, dia tengok je Mei tu memang kusyuk sangat buat kerja. So dia pandang je, sebab macam Alvin dia buat kerja, kejap-kejap dia pandang juga si Mei tu. Macam Mei ni dia memang fokus je buat. So masa dia pandang dekat si Mei tu, dia perasan lah macam Mei tengah tulis, buku tu terbuka tau. So paper belah sebelah
sebelah yang dia tulis tu, dia ternampak ada satu lakaran. So Alvin ni tegur lah. So lakaran tu lebih kepada macam ada tulisan mungkin agama si Mei kot, macam tu lah lebih kurang. Sebab lepas dia nampak lakaran tu, dia terus tanya kat Mei, kau agama apa lah? Dia macam tu. Kiranya macam Alvin ni dia bangsa lain, si Mei ni bangsa lain. Jadi diorang ni agama berlainan lah. Lepas tu Alvin pun tanya, kau agama apa? Dia tu kan. Antara diorang ni boleh jadi je walaupun di bangsa ini dia pengganut agama sikit-sikit. Tapi si Mei ni bila dia tanya soalan macam tu, si Mei diam je. Lepas tu dia macam berhenti menulis. Dia berhenti, dia pandang depan. Lepas tu dia pandang dekat si Alvin. Dia kata, kenapa agama penting ke untuk kau berkawan? Macam tu. So Alvin dia cakap, sorry bro, aku bukan ada sengaja nak tanya kau soalan macam tu. Sebab aku nampak kau tulis kat situ kan. So aku rasa macam tu agama kau ke, kepercayaan kau ke, lebih kurang macam tu. So Mei ni macam terus tutup buku tu, dia macam marah. So dia terus siap-siap barang-barang dia. Lepas tu Alvin macam, bro sorry lah kan, dia macam tu. And then dia kata, kau nak pergi mana kan? Lepas tu si Mei ni terus macam, aku ada hal sikit dia tu, kau tak payah tunggu aku lah, dia macam tu. Mungkin aku tak balik hari ni. Jadi Alvin ni macam, okay. So Alvin ni malas nak ambil pot, dia buat tak tahu je. Nak dijadikan cerita, perkenalan diorang ni, persahabatan diorang ni berkekalan lah. Lepas diorang dah habis je, kira macam untuk kita, lepas kita habis SPM lah macam tu. Tapi dekat luar negara diorang lain lah, dia, apa yang dia ambil tu lain lah. Diorang akan masuk UN, maksudnya terus masuk U untuk sambung apa benda ke. So diorang pindah tempat belajar. Masa pindah tempat belajar tu, diorang continue lah, maksudnya nak bersama juga, tapi diorang ambil rumah sewa. Masa tu diorang duduk satu, dia bukan rumah sewa yang besar tau, dia macam apartment studio macam tu. So Alvin pun decide untuk duduk dengan Mei. Lepas tu nak jadikan cerita, uncle si Alvin ni dia macam kuat sikit keagamaan dia. Maksudnya dia ada pegangan dia lah, dia kuat sikit. Orang-orang yang macam, kalau orang Melayu, orang masjid macam tu kan. Ada hari yang Alvin pindah kat rumah tu dengan si Mei, uncle dia yang hantar, uncle dia yang uruskan semua. Jadi uncle dia first time, setelah lama dikawan dengan si Mei ni, itulah adalah first time dia jumpa tu. Dia jumpa dengan si Mei. Baru dia tahu, siapa kawan si Alvin ni? Mei ni. Masa dia kenal tu lah, uncle dia macam lain. Dia kata, uncle dia kalau tak suka orang memang nampak sangat-sangat. Uncle dia tak boleh cover benda tu. Lepas dah settle semua-semua tu, uncle dia nak balik, dia pun tanya kat uncle dia, uncle kenapa macam ni? Dia dengan uncle dia sempoi tau, kalau boleh janganlah terlalu nampak sangat, ada apa-apa yang tak kena ke? Dia okey lah, Mei ni bukan budak-budak sosial ke apa ke. So uncle dia kata, uncle dia okey je, cuma uncle dia kata macam ada satu benda yang tak best dekat si Mei ni. Aku tak tahu lah apa yang uncle dia nampak sebab si Alvin tak cerita. Jadi dia kata hati-hati, jaga diri, jangan ikut sangat lah apa yang dia buat, sebab you all pun berlainan agama macam tu lah lebih kurang uncle dia pesan. Jadi Alvin ni pun macam okey je. So bermulalah kisah yang lagi-lagi pelik. Ada satu hari tu Alvin ni nak masak dekat dalam rumah dia tu. Kiranya macam nak masak simple-simple je lah lebih kurang. So masa dia tengah duduk kat dapur tu, tiba-tiba dia kata dia dengar bunyi piano kuat sangat. Tempat yang dia duduk tu, kira tempat yang dia sewa tu kan, studio, apartment tu, dia bukanlah jenis yang macam jiran ramai-ramai ke apa, tak. Satu bangunan yang duduk tu ada 3 tingkat saja, dan satu tingkat tu ada satu apartment saja. Kiranya sangat-sangat mustahil lah untuk datang bunyi tu tau. Kalaupun bunyi tu datang daripada tingkat bawah tu bukannya family yang duduk. Dan dia dah kaji dah, rumah tingkat bawah tu memang tak ada piano. Ni kiranya yang dikaji tu lepas pada kejadian tu lah. Dia dengar bunyi piano kuat sangat, dan bunyi tu bukanlah bunyi macam orang main lagu ke apa. Dia bunyi macam teng 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 teng, seolah-olah kau tekan piano tanpa arah tuju tau. Jadi bila dia dengar bunyi kuat macam tu, bila dia dah notice bunyi tu, masa dia berhenti kejap daripada menyudik makanan dia tu, tiba-tiba bunyi tu macam mengikut irama dia tau. Macam dia berhenti tu kan, bunyi tu berhenti. Dia sudut lagi, bunyi tu bunyi. Lepas pada tu lah dia rasa macam, dia kata memang aku seram sangat-sangat. Dia kata kenapa bunyi tu ada kan. And dia tak pernah kena benda tu, dan dia tak tahu pun benda tu adalah satu bunyi gangguan ke apa ke. Cuma dia tahulah bila ada bunyi tu tanpa sebab mengikut rentak yang dia buat, dia tahulah benda tu macam sesuatu yang tak normal. Dia cepat-cepat settlekan makanan dia, letak atas meja. Dia pun buka pintu luar. Dia buka pintu luar, dia nak tengok ada tak bunyi tu lagi. And bunyi tu tak ada. Pada settle makan dia, waktu tu malam dah, dia nak masuk tidur lah. Sebelum dia nak masuk tidur tu, dia dengar bunyi ada step tau. Tapi step dia bukan macam kaki normal yang berjalan tau. Dia bunyi macam seolah-olah dia bagi tahu step kaki dia tu memang dia mempunyai 4 kaki, faham tak? So bunyi tu dia kata memang bunyi satu-satu, bunyi kaki yang pijak di lantai, tapi ada percikan air. Bunyi macam, tahu tak macam kalau air ada kat lantai kan, bunyi dia macam, dia bunyi dia lain lah, bunyi macam tu dia kata kan.
Makin lama makin kuat. Tapi bila pandang keliling, tak ada apa-apa pun kat sebelah dia, belakang dia apa semua. So start pada tu Alvin dah terasa macam takut tau. Dia pun cerita lah dekat uncle dia. Lepas tu dia tanya lah kat uncle dia apa yang dia berlaku tu apa semua kan. Cubalah uncle dia minta tolong someone ke, tengok ada apa-apa benda tak kena ke apa ke. So uncle dia ada bagi dia satu tangkal tau. Tangkal tu macam tak tahulah kepercayaan dia kan, tapi dia kata konon-kononnya tangkal tu boleh melindungi dia macam tu. So dia pun bawa lah tangkal tu ke mana-mana saja. Tapi ada satu benda yang pelik berlaku pada satu hari tu. Masa tu tengah tengok TV lah, tiba-tiba May tegur kat dia, tu tangkal apa dia macam tu kan. Lepas tu dia cakap lah, oh ini my uncle nak bagi untuk protect diri lah apa semua daripada benda-benda macam ni, macam ghost apa semua kan. Dia gelak-gelak lah. Lepas tu muka May memang serius sangat-sangat, and dia kata, kau percaya Tuhan ke macam tu. Lepas tu si Alvin ni macam dia macam tu je lah kan. Sebab dia macam, aku nak cakap pun aku tak tahu kau agama apa. Kalau aku cakap kan kau terasa. So macam Alvin tu diam je. Lepas tu dia sambung tengok TV. So masa dia tengah-tengah sambung tengok TV tu, tiba dia dengar bunyi macam pecah benda tau dekat bilik si May ni. So dia bangun, dia pergi tengok lah May okey ke tak kan. Tapi bila dia pergi kat bilik May tak ada. Yang ada hanyalah satu bekas kaca pecah. And bila dia pergi kat bekas tu, yang dia nampak kat dalam tu ada satu benda yang bentuk kecil je, dia kata lebih kurang macam patung kecil macam tu kan. So dia macam alamak. So dia kata apa aku nak buat kan. Dia pun tinggal saja bilik tu macam tu. Dia tunggu May balik Dia macam nak bagi tahu kat May apa yang berlaku kan. Tapi May tak balik. So hari berganti hari lah kan. May tu tak balik selama dalam seminggu macam tu. So Alvin ni macam risau lah kan, kenapa. Lepas tu bila dia pergi U pun dia tak jumpa pun May ni. Dia tak nampak pun bayang May ni. Dia macam pelik lah. Sebenarnya dia macam dah start pelik banyak benda dah dekat si May ni. Tapi dia tak cerita sepenuhnya lah apa yang dia pelik kat tu. Dia tak cerita sepenuhnya lah kat aku. Cuma dia beritahu, dia kata dia dah start nampak kepelikan kawan dia tu macam-macam. Bukan itu sahaja. Masa dia pergi U, ada satu kali tu di kelas seni dia nak melukis kelas tu. Dia macam lebih kurang macam kalau untuk Malaysia dia macam lebih kurang kurikulum, tapi dia ambil seni, lukisan macam tu kan. So Alvin ni attend lah kelas tu, dan kelas tu lah satu-satunya kelas yang si May pun join. Pada hari tu seperti biasalah May tak datang. So dia pun dah start melukis. Hari tu kiranya macam lecturer dia suruh lukis satu lakaran potret yang korang tak boleh lupakan. Kiranya macam lukis potret, yalah macam potret mak korang ke, macam tu kan. Lebih kurang macam orang-orang yang tersayang lah. So Alvin ni ambil pilihan untuk lukis gambar mak dia. Jadi dia tengah lukis lah, tengah-tengah lukis macam tu, tiba-tiba pintu bilik tu terbuka dan muncullah si May ni. Masa May datang tu kan, muka dia macam serabut-serabut sikit. So Alvin ni tengok, Alvin tu macam senyum tunduk macam tu kan. Sambil-sambil dia lukis, dia pandang-pandang May. Sambil-sambil dia lukis, dia pandang-pandang May. So May ni macam lukis straight je kan. Jadi lecturer tu mula-mula tanyalah kenapa lambat apa semua kan. Masa tu Alvin ni macam pandang-pandang juga. Dia macam nak dengar lah kenapa reason si May tu datang lambat. Tapi dia tak dengar sebab jauh kan. So pada waktu kejadian tu, dia nampak lah si May tu tengah lukis. Dia tengok, tapi May langsung tak pandang si Alvin ni. So Alvin ni pun fokus balik lukisan dia. Settle lah kejadian tu. Keesokan harinya, kiranya macam lukisan tu diorang kena hantar kat lecturer diorang kan. Keesokan harinya tu dia settle dulu kelas dia yang seperti biasa. Dia pun pergilah dekat kelas seni tu untuk nak hantar portrait tu. So sampai je dekat kelas tu, dia kira macam lambat sikit. Orang lain dah hantar, tapi ada lagi lah student lain kan. So Alvin ni pun hantar kat lecturer dia. Lepas tu dia kata May dah hantar ke lukisan. So lecturer dia macam May kelas saya pun tak datang, macam mana dia nak hantar lukisan kan. Lepas tu Alvin tu terus macam tercengang. Dia macam semalam kan dia datang lambat. Lepas tu lecturer dia macam blur-blur, awak ni betul ke, lebih kurang macam tu lah kot lecturer tanya kan. Lepas tu dia kata May datang kan semalam. Lepas tu dia macam yakinkan lah apa semua. Lepas tu dia pun pergilah kat lukisan May tu. And lukisan tu memang ada tau. Lukisan tu dia lukis gambar diri dia sendiri. Si May ni lukis diri dia sendiri. So Alvin ni macam see tengok, ni lukisan dia semalam apa semua kan. Mungkin hari ni dia tak datang, tapi semalam dia datang. Tapi apa ya reason dia bagi tahu kat Miss ke Madam, aku tak tahulah, dia panggil lecturer dia kan. So lecturer dia macam pelik. Lecturer tu macam tercengang tengok lukisan tu. And then lecturer dia terus pergi kat phone ambil call kan. Lecturer dia seolah-olah call seseorang. So Alvin ni tunggu. Lepas tu lecturer dia terus panggil, ajak pergi ke macam bilik guru, lebih kurang macam tu kan. Sampai je dekat situ, lecturer tu tanya dekat Alvin, you satu rumah dengan dia ke? Lepas tu Alvin ni pun cakap apa semua. So lecturer ni cakap May ni dah beberapa kali kelas dia tak pergi tau. Maksudnya kelas yang lukis lah dia tak datang. And semalam tu pun dia tak datang. So Alvin ni katalah mustahil, sebab semalam dia datang, dia lukis seperti apa yang lecturer dia nampak. Lukisan tu ada, and dia pun ada sembang kan. Dia bagi tahu kenapa dia lambat apa semua. Alvin ni macam jelaskan dekat lecturer dia. So lecturer dia cakap tak ada, memang tak ada.
Lepas tu kata habis yang dia bercakap apa semua. Sebenarnya macam dia keadaan tu sebenarnya, yang apa lecturer tu lalui, masa dia Alvin nampak dia bercakap tu, sebenarnya lecturer dia tengah bercakap sendiri tau. Lecturer macam buat betul-betul macam tu, tapi Alvin tak dengar suara lecturer tu. Alvin menganggap lecturer dia tu tengah bercakap dengan si May tu, sedangkan May tu tak datang pun kelas tu. Tu yang di mata Alvin, apa yang Alvin nampak lah, di mana lecturer dia tak nampak pun si May tu. Lepas tu Alvin tu dah macam takut, dia berdebar, sebab itu adalah kali pertama dia tahu macam benda yang aku rasa betul tapi orang lain kata tak. Pada masa tu Alvin dah rasa macam aku tak sihat. Dia dah macam takut kan. Dia lebih kepada risau dia punya emosi. Dia risau macam dia ni tengah depressed ke, kenapa aku nampak benda macam tu kan. So lecturer dia kata tak apa, you balik nanti you tengok, you tanya terus kawan you tu kenapa dia tak datang kelas. Betul kan dia memang tak datang kelas. Lepas tu Alvin dia kata habis tu lukisan tu, dia kata lukisan tu semua orang boleh buat. So lecturer dia macam ambil remeh lecturer dia anggap macam benda tu semua orang boleh buat. Dah lah, you jangan nak karang satu cerita yang pelik-pelik. Lebih kurang macam tu. So bila Alvin ni balik, dia macam tak puas hati lah, sebab dia kata lukisan tu memang ada, mustahil lah siapa pula nak kena kan. And lukisan tu exactly muka macam May. So macam dia macam pelik-pelik. Balik rumah tu dia macam fikir, dia tunggu May. Dia tak puas hati, dia nak tanya terus May datang tak kelas tu apa semua. May pun muncul. Bila May muncul, dia tanyalah apa yang terjadi apa semua kan. May pun cakap aku memang pergi kelas tu semalam, aku rasa lecturer tu saja nak game kau. Lebih kurang macam tu lah. Dia pun macam dilema sebab di antara dia rasa sebenarnya apa yang berlaku dengan dia tu, benda peristiwa yang dia lalui tu adalah peristiwa misteri ataupun dia tak betul lah. Dia macam keliru sebab orang sekeliling dia yang buatkan dia jadi macam tu. So dia call uncle dia explain kat uncle dia apa yang berlaku apa semua. Uncle dia pun macam try untuk nak tolong dia, tapi masa tu uncle dia ada kerja lain kan. Pada hari yang sama Alvin ni nak mandi lah. Masa dia nak mandi, dekat dalam toilet dia ada bathtub, lepas tu ada satu tirai. Bila dia tengah mandi kat shower, so dia berdepan dengan tirai tu tau. Tirai tu dia macam tiba-tiba ada satu jemaah tau. Dia nampak macam ada benda tinggi kuku dia macam ni kan. Tiba-tiba dia macam bergerak macam tu. Macam nampak kadang-kadang macam bayang je tu kan, bergerak seolah-olah ada orang kat dalam sebalik tirai tu kan. Jadi Alvin ni macam menjerit lah. Dia jerit, siapa tu? Dia baling barang kan. Dia macam, kau jangan main-main dengan aku lah May. Keluar. Kalau kau keluar, kau jangan main-main dengan aku kan. Aku nak mandi ni macam tu kan. Alamak, ingos lah. Sorry, kejap Sorry, sambung balik. Jadi Alvin ni marah lah. Dia kata, keluar lah May. Kau ingat lawak ke? Keluar lah, tak payah nak main-main dengan aku kan. Macam tu lebih kurang. So dia cakap berkali-kali macam tu kan. Senyap. Tiba-tiba dia dah tak nampak dah jemaah, macam seolah ada orang kat sebalik tirai tu. And then dia tutup shower, dia selak macam tu, kosong, tak nampak apa-apa. Tapi dekat dalam bathtub tu ada satu macam tak tahulah benda apa keras kan. Dia kata dia kasi macam bentuk bintang, lepas ada nombor-nombor lebih kurang macam tu kan. So Alvin ni macam pelik, rantai apa dia lebih kurang macam tu, tapi bukan rantai tau, dia macam keychain macam tu. Dia macam ada tali sikit, macam tali macam gelang macam tu kan, macam lebih kurang macam tu, tapi ada keychain bentuk bulat macam bentuk bintang, lepas ada nombor-nombor macam tu kan. So dia ambil. Lepas tu dia macam macam pernah tengok je benda ni kan, tapi kat mana So dia fikir tak ingat. Dia pun ambil, dia letak tepi kat sinki tu. And then dia pun masuk bilik balik. Bila malam tu dia nak tidur, dia rasa badan dia panas sangat-sangat. And dia rasa tak selesa. Dia bangun, dia keluar, dia tengok May tak balik lagi kan. Lepas tu dia dapat call. Tiba-tiba dia dapat call. Uncle dia nak datang rumah dia. Masa tu dah lewat sangat-sangat. Dia kata uncle dia memang lalu kat tempat tu, memang nak jumpa dia. Lepas tu dia pun invite lah uncle dia masuk dalam rumah tu. So masa tengah duduk-duduk lepak nak ajak uncle dia minum macam tu kan, uncle dia pun pergi toilet, tak tahu macam mana uncle dia keluar. Uncle dia macam marah gila-gila kat dia, kenapa simpan rantai tu kan. Lepas tu Alvin ni cakap lah, tu bukan dia punya, boleh jadi May punya kan, macam tu. Rupa-rupanya macam kefahaman uncle dia sendiri, benda tu sebenarnya rantai tu macam tak elok. Kiranya macam rantai tu benda yang macam memuja, ke arah memuja syaitan. Uncle dia explain macam tu lah. So si Alvin ni macam dia tak tahu. Bagi dia macam benda tu macam nothing kan, kenapa kau nak bahaskan benda yang simple macam tu. Dia cakap macam tu kat uncle dia. So uncle dia cakap kalau benda ni tak ada beri maksud apa-apa tak apa, tapi kalau memberi maksud, dia kata habis kau dia tu, mana kawan kau, dia cakap tu kan. Lepas tu Alvin macam blur-blur, dia kata May tak balik kan. Jadi uncle dia banyak nasihat dia. Uncle dia cakap macam berhati-hati, sebab dia kata dia tak tahu kan apa yang akan berlaku apa semua. Alvin pun tak cerita pun yang dia kena gangguan sebelum tu, apa yang berlaku apa semua. Alvin macam diam je, dia macam malas nak baca cerita. Lepas tu uncle dia pun balik. Selanglah beberapa hari lepas tu, dia dapat berita dekat you masa dia dalam kelas yang lukisan macam tu kan. Dia dapat berita daripada someone ni. Dia kata dengar khabar macam seolah-olah macam si May tu accident macam tu. And dia macam terkejut lah mula-mula tu. Dia tak fikir lah yang sebelum ni.
And dia tahu kat mana hospital apa semua, dia pun pergilah. Dia dengan beberapa orang classmate dia lain yang mana kenal si May tu sekali, diorang pun pergi sekali melawat. So May ni dalam keadaan sangat-sangat kritikal. Dia memang tak sedarkan diri and dia memang duduk kat ward ICU. Alvin ni mula-mula dia terlalu sedih sebab kawan dia accident kan. Dia fikirkan itu je lah. Tapi bila dia dah balik rumah dengan keadaan rumah dia yang dia rasa macam seram-seram macam tu, baru dia terfikir selama hari ni yang dia duduk hadap apa semua lukisan semua tu benda kan. Masa tu baru dia tahu macam, oh itu gangguan tu, aku kena gangguan, ada benda, ada hantu kan. Jadi dia dah takut macam tu, dia pun pergilah rumah uncle dia. Dia tak tidur lah rumah sewa dia tu kan. Dia pergi kat rumah uncle dia, barulah uncle dia cerita, okay, sebenarnya aku ni dalam berpesan kat kau ni, konon-kononnya dia bagi tahu yang dia risau sebab dia rasa si May ni bukan ke arah yang benar. Maksudnya bukan dipegang agama yang betul ke apa ke. Uncle Alvin ni memang yakin sangat-sangat si May ni macam memuja syaitan tau. Kiranya macam nampak tak, bukan je orang Melayu, bukan orang Islam je yang percaya benda-benda macam ni. Sebenarnya bangsa-bangsa lain pun dia tahu je benda-benda macam ni tak elok. Kau mana pun kita mana boleh kita puja syaitan kan, macam tu lebih kurang. So uncle dia macam pesan kat dia, hati-hati jangan ikut apa semua. Tapi bezanya tak adalah dia macam terus suruh putus hubungan ke apa ke, sebab dia macam okey lagi lah. Cuma dia kata jangan terikut dan sebagainya lah. Jadi Alvin ni memang ketakutan sangat-sangat. Dia kata pengalaman yang dia lalui tu memang sangat-sangat seram. Sebab lepas pada dia dah tahu benda tu, yang dia dah tahu yang si May ni tengah dekat ward, tengah kritikal, dia memang kerap kena ganggu, dia cakap. So gangguan-gangguan dia aku tak nak cerita lah, sebab gangguan-gangguan dia tu kebiasaannya macam aku cerita-cerita lain pun banyak juga lebih kurang kan. So aku tak nak selitkan sebab aku rasa macam video ni panjang gila. Tapi menarik lah dengar cerita dia. Dia kena gangguan yang macam pelik-pelik. Ada sekali tu yang macam yang aku tak boleh lupakan. Dia kata masa winter, masa tu si May tu masih lagi tak sedarkan diri tau. Masa winter dia kata dia nampak salji. Macam dia intai kat luar tingkap tau. Masa dia tengah termenung intai macam tu, kan salji kan banyak turun kan. Tiba-tiba salji tu macam naik, membentuk satu tubuh. Lepas tu berkecai, terbang macam ke arah dia, macam menakutkan dia tau. Lepas tu dia lari. And dia kata memang lepas dia tahu yang keadaan tu macam tu, dia memang kerap nampak benda-benda pelik dan gangguan sebagainya lah. So ending cerita dia, apa yang dia cerita kat aku, lepas beberapa lama selang, kiranya macam dia dah nak grab macam tu kan, si May ni sedar. So masa dia berborak dengan May, dia cerita lah apa yang dia lalui, pengalaman dia apa semua, kenapa benda tu berlaku semua. May ni macam gelak je dia cakap. Sebab May ni dia kata walaupun dia tengah koma lah lebih kurang masa tu kan, masa dia tengah koma tu, sebenarnya dia pergi je balik rumah, dia ada je, dia selalu je ada. Maknanya dia yang ganggu si Alvin ni, faham tak? Dia kata dia boleh buat macam tu. So Alvin macam biar betul kau ni macam pelik-pelik je, kau tak payah nak mengarut lah. So May ni cerita lah beberapa perkara. Lepas tu barulah dia cerita yang waktu hari yang lukis tu kan, korang ingat kan yang masa ada lukisan lakaran muka May tu, dia kata kan dia yang pergi kelas tu, dia cakap. Maknanya ada logik juga sebab May tu kan dah tak ada, dia macam dia kat accident. Bukan tak ada, dia accident and supposed to be dia kat hospital lah kan, bukan kat U dia kan. So dia siap bagi tahu lagi, aku lukis, aku pergi kelas tu and aku tahu kau nampak aku, dia cakap tu. Maknanya macam mana aku dah cakap, mungkin sebab dia duduk satu rumah dengan Alvin, dia rapat kan, May ni rapat jugalah dengan si Alvin ni. Mungkin dari situlah kot yang dia boleh membuatkan benda-benda tu. Kalau dia betul memuja-muja benda macam tu, dia membuatkan si Alvin boleh nampak dia tau. Dia bukakan, lebih kurang macam kalau faham kita buka hijab si Alvin ni lah lebih kurang. So tapi Alvin tak kena gangguan benda-benda lain tau. Dia hanya nampak jemaah-jemaah yang konon-kononnya macam si May ni, faham tak? Jadi si May ni mengusik si Alvin dengan cara macam tu. So bila dia tanya macam mana kau buat macam ni apa semua, dia bagi tahulah yang memang betul-betul dia mengaku memang dia betul-betul dia memang betul-betul puja syaitan lah. Macam kira macam kalau orang luar ni dia adalah kepercayaan dia macam mana aku pun tak tahu, sebab aku pun tak tanya lebih lah kat Alvin kan. So dia cerita based on pengalaman seram dia je, aku dengar je, aku tak adalah beria-dia sangat, cuma aku faham lah apa yang dia sampaikan tu. So dia cerita kawan dia tu memang puja, macam-macam benda kawan dia buat untuk berdampingi dengan syaitan tu, macam tu. Kiranya dia syaitan tu dia, lebih kurang macam tu lah, ada sebati dan tubuh masing-masing. Aku pun tak tahu lah macam mana benda tu berlaku, dan benda tu sebenarnya wujud. Kalau kita tengok biasanya cerita-cerita Mak Saleh kan, kadang-kadang kita kata kenapa cerita macam tu. Sebenarnya memang ada culture kat sana, memang ada macam tu. So tak pelik lah kalau diorang create cerita yang macam tu. So aku pun baru tahu yang real kisah memang ada macam tu. So aku share kat korang pengalaman seram si Alvin ni.
Jadi Alvin ni cakap lah, lepas dia dah settle apa semua, dia balik Malaysia kejap. Tapi sekarang dia dah pergi balik ke sana. Masa dia balik Malaysia tu kan, dia memang tak ada langsung kena gangguan si May ni. Aku tak tahulah sama ada gangguan May tu, maksudnya May tu tak boleh nak menjelma untuk pergi ke Malaysia ke. Lah. Aku tak tahu keadaan tu macam mana kan. Tapi nak ceritakan, kat Malaysia memang dia tak ada. Macam dia keluar je daripada kawasan negara yang May tu ada, dia tak kena pun gangguan dan dia tak nampak pun jemaah apa-apa. Tapi bila dia dah ada kat kawasan persekitaran yang May tu duduk, memang dia akan nampak ataupun dia kena gangguan bila-bila masa sahaja. Walaupun time tu dia tengah dating ke apa, May ni akan kacau dia tau. May ni memang suka menyakat dia. Tambah-tambah bila dia tahu yang si Alvin ni memang tahu dia dah berdamping dengan benda tu, dah main dengan benda-benda macam tu. So itulah dia kisah yang Alvin ni share kat aku. Sejauh mana kebenaran cerita ni aku tak tahulah, tapi apa yang dia sampaikan kat aku tu memang pengalaman dia lah, dia cakap. And benda tu buat aku macam, bukan aku tak percaya lah, benda tu macam buat aku berfikiran terbuka lah. Macam logik juga benda tu berlaku. Sebab itulah kisah-kisah, kalau kita tengok cerita-cerita kisah hantu belah barat sana kan, memang banyak lebih kurang macam tu. And dia ada bagi tengok gambar tau si May ni. Aku dah pernah tengok lah gambar si May ni. Tapi masa aku tengok gambar si May tu, yang memelikkannya, aku nampak mata si May ni tak ada putih. Kiranya mata dia hitam semua tau. So aku cakap lah, dia pakai contact lens yang penuh tu ke, yang macam cerita hantu tu. So dia cakap tak, memang mata dia okey je kan. Maknanya gambar tu aku je yang nampak macam tu. Benda lain tak adalah, macam jemaah-jemaah lain tak ada. Just aku nampak mata dia hitam sepenuhnya, macam tu kat dalam gambar tu. Tapi di mata si Alvin pula, gambar tu okey je. Mana ada nampak mata biji hitam ke apa semua penuh ke. Memang nampak macam normal mata biasa dia tu. So aku tak ada cakap lebih pun. Tapi aku faham boleh jadi betul cerita tu, boleh jadi tak betul pun aku tak tahu. Tapi jalan cerita dia memang menarik. Dan dikata sepanjang dia dekat sana, memang dia selalulah diusik. Mula-mula dia memang banyak seram lah, sebab kadang-kadang gangguan tu macam boleh tahan hardcore juga. Tapi lama-lama dia dah biasa dan dengan keadaan tu. Itulah dia pengalaman yang dikongsikan oleh kawan aku Alvin. Kalau cerita ni tak menarik, aku minta maaf. Tapi aku yang tertarik nak cerita dan nak simpan kat sini. So itu sahaja perkongsian untuk hari ni. Sekiranya ada kesilapan dan perbicaraan aku ada terkasar bahasa terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan kekurangan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.